Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Amsyah Zamani. Tajuk utama malam ini. Bertengkar sebelum bunuh, tanam mayat belakang rumah. Juga kes Zain Ryan mungkin akan jadi kes less public interest. Polis menahan reman 3 suspek dipercayai adik-beradik susulan penemuan mayat seorang lelaki ditanam di beluka di Sungai Choh, Rawang. Pemangku Ketua Polis Daerah Gombak, Superintenden Nur Arifin Muhammad Nasir berkata kesemua suspek merupakan warga tempatan membabitkan 2 lelaki berusia 29 dan 33 tahun serta seorang wanita berusia 32 tahun. Jelasnya ketiga-tiga suspek direman selama 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis terima laporan mengenai kejadian sekitar jam 11.25 malam semalam dan menemui mayat itu jam 5 pagi tadi. Menurut pihak berkuasa, perbuatan suspek terbongkar selepas jiran terdengar perbualan 2 individu untuk meminta bantuan menanam mayat. Hasil siasatan polis menemukan mayat seorang lelaki disyaki warga tempatan tanpa pengenalan diri yang ditanam di belakang rumah suspek. Motif awal kes tersebut dipercayai berlaku akibat perselisihan faham antara mangsa dengan teman wanitanya yang juga adik perempuan kepada salah seorang suspek. Dipercayai mangsa datang ke lokasi kejadian bersama 4 individu sebelum berlaku pertengkaran dan menyebabkan mangsa dipukul menggunakan kayu, botol kaca serta tong besi sehingga mati. Tambah Nur Arifin, siasatan masih dijalankan dan usaha mengesan 4 lagi individu disyaki terlibat dalam kejadian itu giat dijalankan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Kes pembunuhan kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin memasuki hari ke-19 dan sehingga hari ini masih tiada petunjuk baharu sehingga pihak berkuasa terpaksa meminta bantuan polis antarabangsa Interpol kerana ia dilihat bukan kes straightforward. Menurut kriminologis Dr. Bala Subramaniam Raju, jika kes ini berjalan terlalu lama dan tidak menemui dalang utama, ia akan menjadi kes less public interest atau kes yang sudah tidak menjadi perhatian umum. So dari sudut perspektif kriminologi, saya rasa kes ni dapat diselesaikan jika kita ada maklumat-maklumat lanjut atau daripada orang awam dan juga sesiapa yang berada pada keadaan tersebut, atau secara saintifik kalau kita dapat menjurus kepada tempat pertama kejadian tersebut, di mana kes ni tempat pertama kes crime scene tu belum dikenal pasti lagi. So kalau tempat itu pun kalau kita dapat kenal pasti, mungkin dia akan memberi kepada satu pencerahan kepada pihak polis untuk mendapat maklumat-maklumat lanjut lah. So buat masa ni saya anggap kes ni kes of interest, tapi namun kena menunggu masa yang lebih lama jugalah untuk mendapatkan fakta-fakta yang tertentu untuk menjurus kepada suspek-suspek yang mungkin terlibat dalam kes ni lah. Dan dalam pada masa tu jika kes ni dah terlampau lama, maka dia akan menjadi less public interest lah, dan sehinggalah mendapat satu penyelesaian yang jitu lah tentang kes ni. Bagaimanapun, beliau yakin kes ini akan dapat diselesaikan walaupun ia mengambil masa. Setakat ini pihak berkuasa hanya mendapat maklumat minimum dan belum ada petunjuk positif kepada suspek utama. Jelasnya secara saintifik kes ini akan menjadi mudah jika tempat pertama kejadian disahkan. Namun buat masa ini first crime scene masih belum dikenal pasti. Setakat ini kes Zain Ryan dilihat sedikit rumit kerana berlaku secara spontan, tidak melibatkan pihak ketiga dan motif masih belum diketahui. 3 anggota polis ditahan selepas dipercayai terlibat dengan kes kecurian wang tunai berjumlah RM85,000 di sebuah premis di Lebuh Pudu yang diserbu dalam Ops Khas Polis Diraja Malaysia Khamis lepas. Kesemua anggota polis yang ditahan berusia antara 26 hingga 35 tahun.
Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata pihaknya menerima laporan berhubung kes tersebut pada jam 12.36 tengah hari 22 Disember lalu. Ketiga-tiga suspek ditahan selama 4 hari bermula semalam hingga 26 Disember ini untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Jelasnya ketika ini pihaknya masih menjalankan siasatan berhubung kejadian tersebut dan meminta orang awam untuk tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan dan kegusaran awam. Sebelum ini, media melaporkan lebih 1,000 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi Mini Dhaka di Jalan Silang Khamis lepas. Operasi tersebut disertai 1,138 pegawai dan anggota Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, membabitkan Brigade Tengah PGA, Pasukan Simpanan Persekutuan FRU, Unit Anjing Pengesan K9 dan banyak lagi. Banjir gelombang ketiga mula melanda Terengganu pagi tadi dengan 4 daerah telah terjejas. Ia ekoran hujan berterusan sejak pagi semalam. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, seramai 543 mangsa daripada 159 keluarga ditempatkan di 10 pusat pemindahan sementara PPS, masing-masing 4 di Dungun, 1 di Marang, 2 di Setiu dan 3 di Hulu Terengganu setakat jam 12 tengah hari tadi. Sekali dengar polis Dik Pang apa, sekali dia masuk ambil. Dia masuk ambil pun jalan kaki. Lepas tu kita orang keluar ni pun jalan kaki lah. Kau naik. Pakat dada ni. Tak boleh nak jalan derah lalu. Air ni lalu kuat sangat. Lepas tu kat sini? Lepas tu, kat 2 jam juga nak sampai lebuh raya tu. Penat jugalah 2 jam. Ngarung belaka. Yang semalam punya ni kita pindah lebih kurang jam 5 petang. Awal sikit lah. Masa tu air tengah menaik. Lebih kurang paras peha. Jadi kita diarahkan pindah awal lah. Sebab air terlalu laju daripada sungai tu, air melimpah. Sungai melimpah. Berdasarkan publicinfo.banjir.water.gov.my, 4 sungai di Terengganu telah melepasi paras bahaya, iaitu Sungai Nerus di Kampung Langkap dengan bacaan 21.72 meter, Sungai Setiu di Kampung Besut 17.69 meter, Sungai Telemong di Kuala Ping 20.1 meter dan Sungai Tebak di Jambatan Tebak 18.71 meter. Lebih 30 peniaga di Medan Putra seberang Jalan Aputra dekat Alustar resah dan tertekan apabila terpaksa menanggung kerugian berterusan disyaki ekoran projek pembinaan semula Jambatan Manjalara. Situasi bertambah sukar sejak 8 bulan lalu hingga ada peniaga yang terpaksa gulung tikar. Peniaga-peniaga Medan Putra dilapor masih belum jelas mengenai jalan penyelesaian yang mahu dilaksanakan pihak berwajib. Walhal pendapatan masing-masing telah terjejas hampir 90%. Sebahagian premis perniagaan di sini juga bagaikan mati, terutamanya kedai-kedai menghadap jalan utama. Lebih menyedihkan, penghadang projek diletakkan betul-betul di depan kedai yang menyukarkan pelanggan untuk masuk ke premis. Semua terkesan, ada yang dah bankrupt, ada yang dah tutup, ada yang dah bankrupt terus dah balik dah. Majlis Bandaraya telah menjanjikan kepada kami untuk memberi kedai pindahan, tetapi setakat ini hanya 18 buah saja yang telah disiapkan, manakala kami ada penghuni sebanyak 36 orang. Lagi 18 orang lagi tak tahu nasib mereka macam mana. Peniaga kedai jahitan Zainun Sofia Azizan pula berkata sebahagian bumbung tambahan atau awning kedainya dan rakan peniaga lain diarahkan supaya ditanggalkan 2 minggu lalu. Keadaan itu menyebabkan berlaku tempias ketika hujan dan merosakkan peralatan jahitan. Yang itulah satu lagi masalah saya sekarang ni, bila projek berjalan, mereka rapatkan kun kat depan kedai saya. Baru-baru ni mereka letak pula, ubah pula tiang elektrik betul-betul di hadapan kedai saya. Jadi itu menjadi ancaman pada pelanggan-pelanggan yang nak datang. Manakala peniaga kedai bunga Anas Suha Hussein pula berkata hasil jualan kedainya mulai merosot berbanding pendapatan RM300 hingga RM400 sehari sebelum pembinaan jambatan tersebut. Jadi kedai bunga ni saya memang tak boleh buat operasi langsung kat sini. Jadi saya cuba cari jalan luar.
Jalan luar. Jadi yang paling terkesan tu kawan-kawan saya yang lain macam kedai, dia orang tak pandai nak online, cari online apa semua tu kan. Jadi itulah kesian kat mereka. Yang macam kalau saya memang kat kedai ni untuk customer walk-in memang tak ada langsung. Jadi hanya customer lama dan online saja. Tapi sewa takut. Sehubungan itu, peniaga di sini mendesak pihak berwajib agar menyelesaikan isu yang dibangkitkan segera kerana bimbang akan kehilangan mata pencarian selepas ini. Baik, kita berehat seketika. Selepas ini, kudung kaki bukan penghalang cari rezeki. Alhamdulillah bertemu kembali. Aktiviti ekonomi negara dilihat tidak akan terjejas. Biarpun terdapat peningkatan jumlah kes COVID-19 ketika ini, pengarah program MBA Putra Business School PBS, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan situasi virus itu masih terkawal dan tiada sebarang sekatan pergerakan dikenakan yang membolehkan aktiviti tersebut berjalan seperti biasa. Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata negara kini lebih bersedia menangani krisis kesihatan selain kesedaran rakyat mengenai kepentingan menjaga kesihatan daripada penularan COVID-19 juga dilihat semakin meningkat. Sudah tentu ada kerisauan atau kebimbangan dengan peningkatan COVID-19 baru-baru ini. Adakah ini akan membawa kita kembali kepada tahun 2020-2021 yang mana berlakunya sekatan ekonomi, sekatan perjalanan dan sebagainya. Namun saya tidak melihat ini akan berlaku kerana beberapa faktor. Pertama, kita kali ini sudah lebih bersedia pemahaman rakyat tentang kepentingan menjaga kesihatan, memastikan COVID-19 itu tidak merebak. Sudah sebatilah dengan cara kita menjalankan urusan seharian dan juga pematuhan SOP itu sendiri. Dan kita juga sudah lebih bersedia dari segi fasiliti kemudahan infrastruktur dalam sektor kesihatan. Semalam, KKM melaporkan sebanyak 22,413 kes COVID-19 direkodkan pada Minggu Epidemiologi ke-51 dengan peningkatan 29.5% berbanding 17,307 kes dilaporkan pada minggu sebelumnya. Meskipun pernah diuji kemalangan sehingga kudung kaki, namun bapa 5 cahaya mata Muhammad Azman Ali, 46 tahun, tidak pernah berputus asa dalam mencari rezeki. Dia yang hilang kaki kanan akibat kemalangan ngeri ketika menjadi pemandu bas ekspres pada tahun 2018 tetap gigih mencari nafkah keluarga dengan mengusahakan ternakan lembu selain menjual makanan sejuk beku dan membuat kuih secara kecil-kecilan. Walaupun ditimpa pelbagai musibah termasuk disahkan menghidap penyakit buah pinggang kronik CKD tahap 5 pada Februari lalu, namun Muhammad Azman bersyukur kerana sepanjang 13 tahun bekerja sebagai pemandu bas, majikannya mencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso membolehkan agensi itu membantunya sehingga kini. Hak dia buinya kaki plesu, MC, kos bulan ni dia panggil ilai upaya kekal. Pendapatan setiap bulan lah. Kita punya dilisih pun pakai tanggung. Muhammad Azman berkata demikian ketika ditemui di Kampung Panjang Bacok selepas menerima lawatan pengarah Perkeso Kelantan Nora Yaakob yang menyampaikan alatan keusahawanan di bawah program Cakna Prihatin Tabung Haji Perkeso. Dalam lawatan itu, Muhammad Azman menerima mesin membuat kek, pengisar dan alatan lain untuk menjalankan perniagaan pembuatan makanan dengan nilai lebih RM5,000. Hadir bersama Ketua Kewangan Tabung Haji Negeri Kelantan, Rosli Mustafa. Sejak tahun 2022, Perkeso dan Tabung Haji berkolaborasi yang kita namakan sebagai program Cakna Prihatin.
Dan program Cakna Prihatin ini akan sentiasa kita teruskan lagi lah kepada obi-obi lain di negeri Kelantan ini supaya mereka yang nak menjalankan keusahawanan, perniagaan dan sebagainya boleh kita bekalkan dengan peralatan dan sebagainya. Program Cakna Prihatin merupakan satu projek tanggungjawab sosial korporat CSR yang diilhamkan Perkeso bersama rakan strategiknya Lembaga Tabung Haji bagi membantu orang berinsyuran OB di bawah program Kembali Bekerja untuk meningkatkan taraf hidup dengan menjana pendapatan secara berdikari menerusi program keusahawanan. Sehingga November lalu, seramai 168 OB di seluruh negara dibantu menerusi program ini melibatkan kos lebih RM1.5 juta dan jumlah ini termasuk 17 orang penerima di Kelantan dengan kos lebih RM80,000. Langkah supaya kertas peperiksaan yang tertera ayat suci dilupuskan dengan cara yang betul akan dibawa kepada Kementerian Pendidikan. Ahli Dewan Undangan ADUN Hulu Kinta Muhammad Arafat Warisai Mahamat berkata pihaknya akan memanjangkan usul kepada kementerian terbabit supaya kertas peperiksaan yang mengandungi ayat Al-Quran tidak dibuang begitu sahaja. Saya akan bawa suara ni, cadangan ni kepada Kementerian Pendidikan. Saya akan bawa surat dalam masa terdekat menghantar kepada menteri supaya mencadangkan bagi satu arah yang jelas, satu ketetapan yang jelas daripada kementerian sendiri setiap kertas peperiksaan. Sebab kita lihat anak-anak sekarang, anak muda sekarang ni, dia tak nampak, dia cuma dia lihat Al-Quran je penting. Maknanya dalam kalau ada buku-buku ataupun kertas-kertas peperiksaan ada tertera ayat suci, dia orang tak besarlah, maknanya tak lihat sebagai satu kesalahan. Menurut Muhammad Arafat, pandangan daripada Jabatan Agama Islam Perak akan cuba digunapakai bagi memperhalusi cadangan itu. Katanya ia bagi mengelakkan ayat-ayat suci Al-Quran yang tertera dalam kertas peperiksaan dipandang mudah. Beliau ditemui TV Al-Hijrah selepas menghadiri program Lupus Quran anjuran Masjid At-Tayyibin Cemor sempena Karnival Mahabbah. Pihak masjid berjaya mengumpul Al-Quran dan bahan bercetak mengandungi ayat suci itu hampir 200 kg untuk dilupuskan. Hari sini Alhamdulillah sambutan yang sangat banyak dan kami tujulah kaedah-kaedah untuk menghapuskan Quran itu, melupuskan Quran dengan cara yang baik, yang dibenarkan di sisi syarak. Jadi kita boleh, di samping yang sama kita boleh ajar pada masyarakat kaedah yang baik, kaedah yang betul untuk melupuskan Al-Quran. Menurut Muhammad Syahrul, pelupusan Al-Quran lama tidak seharusnya dilakukan sendiri dan ia perlu dihantar kepada pihak bertauliah untuk melakukan proses itu. Mahu tutup kekejaman, Zionis terus bunuh wartawan. Prosedur yang ketat bagi kemasukan bantuan ke Gaza menyebabkan ribuan lagi truk masih lagi terkandas di sempadan Rafah. Ketua Pegawai Eksekutif MyCare, Kamarul Zaman Syahrul Anwar berkata koordinasi bantuan dari serata dunia ketika ini hanya boleh diselaraskan oleh Bulan Sabit Merah Mesir sebelum ia dibawa masuk ke wilayah bergolak berkenaan. 6 jam perjalanan, banyak sekatan-sekatan. So daripada Al-Arish pula nak masuk ke Rafah, dia bukan direct ke Rafah, dia kena pergi 50 km away daripada Rafah tu untuk check oleh Zionis sebelum dibenarkan dan dipusing balik. Latest kami dapat info macam kemah yang kita nak bagi kemah, tiang-tiang kemah tu pun mungkin tak boleh dibenarkan masuk. So macam mana dia orang nak dirikan kemah? That's another issue yang kita kena consider, kemah bentuk macam mana dan sebagainya. Beliau ditemui berita Al-Hijrah ketika meninjau persiapan barangan bantuan ke Gaza di gudang yang dikendalikan Medical Value Worldwide di Badar City, Mesir. Tambah Kamarul Zaman, pihaknya juga ketika ini sedang menilai lokasi sesuai untuk dijadikan gudang simpanan barangan sumbangan rakyat Malaysia yang diselaraskan menerusi Ihsan. Ia bagi mengurangkan kos penghantaran dari Malaysia yang mencecah ratusan ribu dolar Amerika. Gudang yang terletak di Badar City ini dikendalikan oleh Medical Worldwide, iaitu satu badan yang cukup dipercayai dan terkenal di Mesir dalam mengendalikan barang-barang bantuan yang disalurkan daripada seluruh dunia. Dan kalau kita lihat di gudang ini menyimpan barang-barang perubatan, barang-barang alatan kebersihan dan juga makanan dan minuman. Dan di sinilah barang-barang ini akan dipak sebelum dihantar ke Gaza menerusi sempadan Rafah.
Sementara itu, MyCare telah menyalurkan bantuan ke Gaza bernilai RM5 juta dalam bentuk perubatan, makanan dan keperluan asas lain hasil sumbangan rakyat Malaysia. Tidak ketinggalan, pasaraya inklusif yang memperuntukkan RM50,000 bagi sumbangan air bersih berbotol yang disalurkan menerusi MyCare. Melalui daripada Mesir ke sepadan Gaza ialah 1,500 karton, lagi 50,000 adalah barangan kering seperti biskut, selimut dan barangan penjagaan bayi lain yang itu dia akan dihantar pada trip selepas ini. Pihaknya juga bersama MyCare sebelum ini telah menyumbang dana bagi operasi klinik bergerak yang difahamkan masih beroperasi di Gaza. Perjalanan ke Rafah sejauh lebih 300 km dari Kahirah perlu mendapat kebenaran pihak berkuasa Mesir atas faktor keselamatan dan perlu melalui prosedur pemeriksaan yang ketat di beberapa checkpoint. Sementara itu, dalam perkembangan terbaru, kemuncak genosid di Gaza, timbul persoalan apa matlamat sebenar siri serangan berterusan yang dilakukan ke atas Gaza. Persoalan itu dikemukakan bekas timbalan Ketua Staf Israel sendiri, Yair Golan, kepada kerajaan pimpinan Benjamin Netanyahu. Jelas Golan, kerajaan Netanyahu gagal mengemukakan naratif tentang matlamat menyerang Gaza. Katanya jika misi itu lebih menjurus kepada membawa pulang tahanan mahupun tebusan Yahudi di Gaza, ia sewajarnya dapat dilihat melalui pelbagai usaha. Malah sepatutnya ada laporan tentang kemajuan bagi usaha berkenaan. Kata Golan lagi, buat masa sekarang dia tidak nampak sebarang perkembangan bagi usaha itu. Golan juga mempersoal ketika anggota-anggota tentera Israel berkorban nyawa, masa dan tenaga, namun hakikatnya perjuangan mereka hanya sia-sia jika tiada hala tuju yang jelas. Sementara itu, dalam perkembangan terbaru, beberapa kawasan terus dibedil, puluhan malah ratusan penduduk tidak berdosa syahid. Deir al-Balah antara kawasan yang disasarkan dan menyebabkan runtuhan bangunan. Operasi mencari mangsa yang tertimbus juga dipergiatkan dan sebahagiannya dihantar ke Hospital Al-Aqsa yang serba kekurangan. Sementara itu, lagi pembunuhan melibatkan seorang petugas media yang membuat liputan genosid di Gaza. Terbaru, pejabat media kerajaan di Gaza mengesahkan kematian Ahmad Jamal Al-Madhoun yang merupakan timbalan pengarah di agensi media Al-Rai. Kematian Ahmad Jamal menjadikan angka korban dalam kalangan petugas media dan wartawan Palestin kepada 101 orang. Ahmad Jamal terbunuh dalam serangan roket Zionis ke atas pejabat agensi media. Media tempatan melaporkan Ahmad Jamal menjadi sasaran Zionis berikutan peranannya mendokumentasikan siri kekejaman yang dilakukan oleh penjajah. Antara laporan yang didokumentkan oleh Ahmad Jamal adalah berkaitan pewujudan kem tahanan di timur Gaza oleh Zionis dengan pengorekan lubang besar di kawasan itu sebelum menempatkan tahanan-tahanan rakyat Palestin di dalamnya. Lebih menyedihkan, dokumen itu menyebut puluhan individu di dalam lubang itu akhirnya ditembak beramai-ramai dan ditanam dengan menggunakan jentolak. Ahmad Jamal juga dipercayai sempat merekodkan keterangan saksi yang mengesahkan kejadian itu. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Amsyah Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.